Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bersambung lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal di bahagian tip and tricks. So untuk siri yang ketiga, bermaksud siri yang pertama dah cover 10 tips untuk cover perkara-perkara sebelum kita menulis artikel jurnal. So tip-tips ni memang kena tahu. Kemudian kita dah cover tip siri yang kedua, iaitu tip yang ke-11 sampai 20 untuk aspek yang major, iaitu bahagian chief editor punya selection, iaitu tajuk, abstract dan keywords. So ada 10 tip and tricks, termasuk bagaimana kita nak memikat chief editor tu dengan melalui email. Dan hari ini kita dah masuk tips siri yang ketiga, 10 lagi tips and tricks yang saya pakcik nak kongsikan dalam konteks kualiti penulisan. Maksudnya cara kita menulis dalam sebuah artikel. Okey, saya ambil 10 yang utama yang di mana dia jadi tips. Tips ni kena faham. Dia adalah benda yang kita tidak boleh elak. Kalau kita buat, kita ikut, chances untuk artikel untuk terbit tu accepted tinggi. Okay, so kita akan cover 10 lagi hari ini untuk tips kaedah penulisan. Saya tahu yang mendengar ini bukanlah orang biasa-biasa, orang dah biasa menulis artikel, tapi kadang-kadang kita kena ambil manfaat juga. Macam saya, walaupun dah umur saya ni dah berumur macam ni, tapi saya kena tahu bagaimana strategi baru zaman milenial ni, macam mana newcomer yang menulis artikel umur 24 tahun tu, kalau nak menulis artikel dia orang penuh dengan efforts. Okay, walaupun dia less experience. So pakcik pun kena belajar cara baru, kena selalu update dengan publisher, selalu communicate, ada rapport yang baik dengan publisher, communicate dengan yang saya kenal jadi chief editor, selalu buka website. Sekarang zaman COVID-19, kalau you nak tahu tips yang umum, memang you kena biasakan dengan semua website dan jurnal-jurnal dan pelbagai peluang. Okay, bagi ada masa terluang ni nak menulis artikel, tulislah apa-apa pun, berkaryalah dalam penulisan supaya boleh terbit, supaya jadikan biasa dalam penerbitan. Okay, itu bagus, berkarya menulis untuk kita terbit. Tetapi pada masa yang sama kita nak jadi matang dan profesional. Bila kita nak terbit ke satu-satu jurnal, setiap jurnal tu ada tuan dia, iaitu penerbit, dan diamanahkan kepada chief editor. Jadi chief editor kena memastikan semua artikel yang diterima dan dia bakal terbit memenuhi aspek dalam penerbitan. Okey, justru tu kita kena faham. Jadi kita akan cover 10 lagi secara pelan-pelan, cover satu demi satu. Okey, tips ni bukan pilih. Okey, kita memang kena absorb 50. Saya merasakan takut tips ni jadi terlalu panjang, sebab tu saya cover 50 sahaja. Okey, tapi nanti kalau rasa okey, kita akan cover the next level lah, more to advance lah. More to advance tu maksudnya dia tak boleh excuse 50 ni. Jangan dah ambil yang advance, 50 ni tak nak buat macam, tak boleh lah. So ini dijadikan satu bagai fundamental asas yang sangat kuat sebelum kita nak pergi intermediate ataupun advance punya level. Okey, nombor 1 untuk hari ni. Okey, bila nak menulis artikel ni, okey, dia mesti ada satu rujukan. Okey, betul, nak tulis artikel ni kita kena adalah buku-buku research method, laporan-laporan yang berkaitan dengan tajuk kita yang tulis artikel ni, jurnal-jurnal, tesis. Ya, betul, itu penulisan dari segi konten, kandungan isi dalam artikel tu. Yang ni asas dia, asas penulisan, iaitu yang dikatakan buku yang boleh membantu kita menulis dengan baik. Dalam arti kata lain, nak buat huraian dan contoh. Okey, fakta dah ada, tapi macam mana nak buat ayat yang baik dengan ada conjunction word, penada wacana, penulisan yang dikatakan sebagai kritis, macam mana nak buat analisis, macam mana nak kritik, macam mana nak buat synthesize, macam mana nak buat conclusion. Okey, yang tu, ini tips yang pertama untuk hari ini. Buku penulisan penyelidikan, akademik dan sokongan pakar bagi meningkatkan kualiti penulisan artikel. So kita kena dapatkan buku penulisan penyelidikan dan akademik dan juga sokongan pakar supaya kita punya artikel berkualiti. So nombor 1 nak buat apa daripada tips ni?
boleh rujuk buku akademik Freshbank. Okey, bagi kelas mengaji ni memang Pak Cik akan attach kat grup WhatsApp nanti. Kalau yang dah ada adalah, yang tak ada Pak Cik akan bagi yang latest version, yang PDF version buku akademik Freshbank yang latest. So berbeza yang sebelum ni tak silap saya 2014, 2017 dia ada extra, ada number of page. Okey, jadi refer kat situ maka belajar. Okey, bagus buku ni, dia memang ada buku akademik writing lain. Macam saya belajar UPSR, PT3, SPM, STPM, University, memang ada buku academic writing. Tapi buku academic writing tu dalam bentuk general kan. Cara nak menulis dalam konteks academic line, cara nak buat report, okay, cara nak buat apa lagi, something like macam dasar. Adalah pengkhususan tertentu. It's good, really good. Okay. Tapi yang nombor satu ni yang kita kena refer adalah academic Freshbank. Sebab academic Freshbank dia mengambil kata-kata huraian dan contoh-contoh ketegasan dalam ayat. Contohnya macam mana nak buat ayat dalam problem, macam mana nak buat highlight yang important. So dia absorb contoh-contoh di situ daripada research article ataupun thesis. Itu yang bagusnya, sebab kita penulis artikel jurnal memang kena mirip pada research writing kan. Itu kebiasaannya, sebab orang yang menulis artikel ni adalah kalangan researcher, mostly orang researcher. Okay, di universiti dia kena faham dia ada beberapa experts. Ada expert dia bagus dekat admin. Itu benda yang saya surprisingly dekat universiti ni. Dia bukan dalam bidang admin, dia bukan dalam bidang management, dia dalam bidang lain. Okay, bidang yang kadang-kadang jauh beza dalam bidang admin. Tapi bila sahabat ni dapat diberi jawatan sebagai admin, dia dapat urus dengan baik. Maksudnya kadang-kadang lebih baik daripada orang yang berbidang leadership ataupun pengurusan pentadbiran ni. Itu yang Pakcik respect. Okey, jadi dekat universiti tu tak semua orang akan pukul semua rata. Ada yang bagus dekat admin, dia kurang bagus, bukan kurang bagus lah, sebab dia dah lebih masa dekat admin, mungkin dia kurang sikit dekat R&D, research and development. So ada orang yang dah bagus dekat teaching, tak dinafikan. Kalau dekat universiti saya tu, kalau UPSI tu, kalau bab teaching saya memang kagumlah cara dia orang mengajar lah sebab itu cara keikhlasan dia mengajar. Okey, dia pilih jalan tu lah. Memang kalau ikutkan macam sahabat tu, sahabat saya contoh tu, dia mengajar memang bagus lah, tapi bukan rezeki dia lah, sebab mungkin faktor promotion, bukan disebabkan faktor mengajar saja. Dia kena involve dalam pentadbiran, dia kena involve dalam R&D dan sebagainya. Itu uniknya dekat universiti itu. Kadang-kadang kita kena menilai seseorang tu dari segi talent yang dia ada kan. Pasal jawatan dan juga grade dan sebagainya tu kita tak tepi lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak ukur tepat yang tu. Itu ukuran yang tidak tepat. Okey, dari segi itu subjective matters lah kita nak nilai seseorang tu. Okey, berbalik kepada buku akademik Freshbank. Okey, akademik Freshbank tu nanti you refer dalam tu, nanti you akan dapat manfaat dia. Okey, secara detail kalau yang mendengar ni dalam grup WhatsApp, saya bagi sekejap lagi, yang mendengar ni you google je akademik Freshbank, you akan dapat versi PDF. Memang atas sekali you akan dapat. You type je academic Freshbank. Okey. Yang kedua saya sebutkan tadi, dah sebut dah. Okey, kita kena dapatkan buku academic writing. Bacalah buku academic writing. Bagi saya macam it's something like mungkin ada perubahan sikit-sikit je lah kan. Kalau yang tulis bahasa Melayu tu kena tengok kat Dewan Bahasa Pustaka, dekat library, so ada perkataan-perkataan baru. Tapi dekat sini beritahu semua orang kena ada buku academic writing supaya cara nak menulis. Dia ada diversity atau multiple words options dalam menulis. Tak adalah asyik jumpa dengan according to kan, based on the previous study. Jumpa perkataan yang sama. Jadi buku yang kedua akan bantu dalam penulisan adalah buku academic writing. Okay, kalau yang mostly postgrad kita dah belajar dah kan, subjek universiti kan, academic writing kita dah ada. Cari balik buku tu. Okay, tak kisahlah buku lama ke baru, kita bukan nak cite buku tu, tapi kita nak jadikan sebagai guide dalam penulisan. Di atas meja tu, bagi saya macam academic Freshbank tu memang sentiasa atas meja saya ada lah. So dekat meja kat sini ada, dekat office saya, dekat universiti ada, dekat center saya ada, kadang-kadang dalam kereta pun ada. Kadang-kadang dia bantu saya sebab orang yang macam saya ni mungkin selalu mendapatkan fakta-fakta sebab dia bantu dalam kerja saya. Tapi fakta ni juga penting bagi saya untuk dapatkan, nak koordinatkan satu idea. Tapi masalah paling besar yang saya hadapi adalah saya nak gabungkan fakta tu dan menyusun dalam bentuk ayat, huraian. Jadi nak buat huraian tu masalah. Jadi buku academic Freshbank ni bantu. Academic writing bantu saya dari segi polish grammar saya, tata bahasa saya, dari segi susunan ayat,
Perdana Wacana Conjunction Word tadi. Jadi dia bagi saya variety. Okey. Yang ketiga juga yang saya katakan juga, selain daripada buku penyelidikan dan akademik, kita kena dapat sokongan pakar. Jadi yang kita menulis artikel kadang sampai 5 orang. Okey. Yang menulis tu saya tahu ada yang dia panggil yang main authors dia ada kan. Jadi kita boleh mohon kepada team member yang lain untuk baca artikel tu. Option nombor 1. Option yang terbaik macam ni. Saya kena bagi option yang terbaik sebenarnya walaupun sukar. Kita kalau nak hantar jurnal tu, kita kena tahu mungkin di sekeliling kita ada kawan-kawan kita yang sama dalam bidang, dia expert dalam bidang ni, dia dah jadi reviewer di jurnal tersebut, ataupun dia join editorial board di situ. Okey, saya tahu benda ni conflict interest, tapi bukan conflict interest bermaksud kita nak menjadikan unethical, tak. Kita hantar artikel kita yang dah siap tu untuk nak check berkualiti tu dekat orang yang dah biasa jadi reviewer. Of course lah kita nak pilihan yang terbaik. Macam mana pilihan terbaik? Ini sedikit tips. Okey, macam mana pilihan terbaik? Pastikan orang yang reviewer tu dia very familiar dengan jurnal ni. Sebab tu dia kata kalau dia pernah contribute jadi reviewer, dia dah biasa benda tu. Okey. Bagi orang yang mungkin nak dapatkan extra macam mana, okey, kita kena tengok kat website siapa jadi editorial board. Okey, reviewer memang tak ada dalam website dia ada editorial board. Cuma editorial board ni mungkin tak ramai lah, memang susah nak dapat. Okey, ada isu pasal proofread. Okey, ada isu pasal proofread, baik atau tidak? Bagi saya positif. Okey, nanti kita akan bincang yang berkaitan dengan proofread. Tapi untuk tips yang ke-21 ni, kita boleh rujuk expert yang ada pengalaman menjadi reviewer untuk komen. Okey, kadang-kadang komen tu bukan nak komen banyak. Jadi dia review macam tu je. Dia tengok macam tu. Kau punya keyword ni salah ni, bukan macam ni. Dia katakan. Okey, kau punya abstract. Jadi orang yang ada pengalaman kadang-kadang dia just tengok je macam tu. Okey, kalau macam saya tak katalah saya ada banyak pengalaman, tapi mungkin mata saya cepat pandang kan. Bila tengok nama jurnal, tengok tajuk, kenapa buat tajuk kau macam ni? Sat, biar aku check jap. Biar aku check je ni. Jurnal ni aku tengok secara aku check tahun yang pertama je, pasal tajuk dia simple lah. Kau punya tajuk macam complicated, dan kemudian tajuk kau ni macam straightforward sangat lah, straightforward ke arah akademik. Dia tak nak ke arah akademik. Tajuk dia kalau kau refer commercial punya tajuk, jadi kau kena simplekan tajuk. Kalau boleh tajuk kau tu, perkataan kau tu semua orang boleh faham. Jangan cari perkataan yang orang tak boleh faham. Kau punya abstract macam thesis punya abstract lah, artikel tak macam tu. Cuba kau tengok, aku dah kira dah, aku count tadi, paling banyak pun dia 7 line je. Kau dah buat sampai 14 line, dah macam 2 artikel. Itu orang yang biasa menengok, orang ada pengalaman menengok. Bukanlah dia kata semua konten dia tahu, tak. Kita dah biasa dengan dia punya presentation dan sebagainya. Jadi kelebihan kalau kita bawa pertama kali, contohnya orang yang pertama kali menulis artikel, tunjuklah mana-mana yang kita kenal, sekali imbas tengok je macam tu. Okey, kita tahu kita tak boleh nak paksa kan. You punya supervisor pun kadang-kadang bila dah tulis, tunjuklah dengan supervisor. At least supervisor boleh bagi pandangan. Okey, pandangan jangan menilai dari segi panjangnya komen atau pendek je. Kadang-kadang orang menilai ni kadang-kadang dia tak nak sentuh kat konten kita, dia cuma nak tengok apa yang boleh memperkasakan dalam penulisan. Jadi 3 poin penting bagi buku penulisan penyelidikan dan akademik dan sokongan pakar. Yang pertama, buku akademik flashbang. Yang kedua, carilah buku akademik writing. Saya kalau kat library universiti saya tu pendidikan Sultan Idris, sangat banyak buku di situ, tak ada orang pinjam. Yang ketiga adalah jumpa orang yang ada pengalaman, review. Maksudnya kita jumpa pakar untuk review. Pakar ni subject matter lah bagi saya. Dia ada banyak definisi, tapi saya bukan pakar. Okey, saya memang definisi untuk saya bukan pakar. Okey, mungkin ada orang yang lebih mahir dan berpengalaman yang boleh review untuk kita punya artikel, supaya artikel kita ada aspek kualiti tu. Okey, itu yang ke-21. Okey, kita pergi tips yang ke-22. Okey, 22. Masih lagi dalam tema bagaimana menghasilkan kualiti dalam penulisan. Okey, meneliti gaya penulisan penceritaan sebuah artikel dalam jurnal tersebut. Okey, kita kena faham, kita kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Kita familiar dengan, kita dah investigate dah dengan tip-tip awal itu. Kita dah beritahu kan, at least tengok yang most site, most view, download, tengok artikel tu macam mana. So yang kat sini ni kita pergi lagi ke arah kualiti, dah pergi second level. So kena tengok gaya penulisan dia. Dia macam ni tau. Dia kadang-kadang tone penceritaan dekat artikel tu ada yang jenis provokasi, ada tone yang consider dia macam straightforward, ada yang konsep bercerita tu very nice. Satu paragraf tu dia cerita naratif memang sampai explanatory. Okey, nombor 1 saya nak cerita attitude. Paling mudah lah kan. Kadang-kadang tengok tajuk sekarang artikel ni, kadang-kadang saya tengok contoh tajuk je.
orang main tajuk tanda soal. Okay, main tanda soal. How to calculate sample size tanda soal. Okay, saya tengok kat situ okey lah, ni bab metodologi okey lah. Tapi kadang-kadang topik lain pun tanda soal. Okay, so bila saya tengok writing, macam saya mungkin saya memang bidang metodologi kan. Jadi bila tengok okey, ini cara penulisan orang kualitatif ni, dia punya penceritaan fakta sama orang kuali kan. Tapi the way you cerita ni saya tahu ini cara menerangkan ni memang dia letak dengan pengetahuan umum dia, cara dia melaporkan memang cantik lah. Itu kelebihan orang kualitatif, sebab bila dia menulis dia mengambil perspektif yang kaya. Dia tak hanya mengambil hanya kajian akademik saja, dia luas. Okey, dalam konteks ini kita akan nampak bahawa dia banyak cara lenggok penulisan dia kualitatif. Tengok balik kualitatif. Tengok ini banyak kajiannya. Kalau satu isu tu 20 paper, kita tengok review ni mostly tengok kat tajuk pun dah tahu ini kualitatif. So kita pun investigate chief editor. Bila tengok investigate chief editor, dia ni orang kuali. Jadi you kena faham lah kadang-kadang chief editor ni dia sedikit memberi gambaran influence kepada apa output dalam jurnal tersebut. Chief editor orang kuali, mungkin dia banyak terima paper orang kuali. Bukanlah kata 100% kuali, tapi consider dia adalah dia mendengar, so dia berinterest ataupun dia keinginan dia berat kepada kajian yang berbentuk kualitatif. Saya tak katalah dia bias, tapi adalah macam saya pun mungkin saya lebih suka idea kan. Jadi kalau tajuk artikel pun saya letak keep side dulu, analisis dan sebagainya. Saya mementingkan presentation, effort dia mengkaji sesuatu yang baru, iaitu tahun baru dengan idea yang menarik. Tak ada data pun saya publishkan je. Jadi sebab saya tahu benda tu satu knowledge yang orang sedang cari. Orang nak belajar sesuatu benda yang baru. Tapi yang baru pun tengok dekat baru tu, baru yang praktikal. Okay. Jadi setiap chief editor dia ada keinginan yang tertentu. Jadi lihatlah gaya penulisan tu, sama ada saya buat versus kat sini, ada cara penulisan kualitatif, cara kuantitatif. Kalau you tengok jurnal ni, memang lihat dia, memang dia berat dekat kualitatif, anda buat kuantitatif, itu bukan option yang terbaik, anda pilih jurnal ni. Okay, walaupun dah sama dengan dalam jurnal. Okay, saya kena sebut benda tu sebab kita berurusan dengan manusia. Okay, yang kedua adalah scientific and humanistics. Okay, dia beza tau. Kajian orang macam pure science and pure engineering, dia lebih pada scientific. Begitu jugalah macam orang bidang maths, ekonomi, dia very scientific. So tengok kajian-kajian yang kita nak hantar jurnal ni. Kalau dia macam literature based, literature review salah bincang kajian-kajian lepas. Sebab kajian saintifik ni mungkin kurang literature. Jadi kita nak tengok kajian ni, okey, artikel ni berbentuk saintifik ke berbentuk humanistics. Humanistik ni maksudnya dia lebih banyak review, dia discuss orang ni buat apa, oleh demikian dia memberi kesan yang itu dapat memberi impact. Impact dia pun luas, dia boleh beri impact kepada kerajaan, komuniti, masyarakat. Tapi kajian saintifik ni kadang-kadang dia punya impact kepada komuniti dan kerajaan tu mungkin ada, tapi secara indirect, dia tak secara direct. Dia lebih fokus, dia punya priority adalah keutamaan khususnya lebih kepada topik kajian itu. Kalau kira-kira lah, calculate dapat result je. So dia akan explain based pada result tu, dari segi efficiency dia, cost effective dia, kat situ saja. Okay, jadi kena tengok style, cara penulisan kuali atau kuanti, scientific atau humanistic. Okay, satu lagi adalah simplify dan flexible. Simplify dan flexible, kita tahu ini simplify sikit table summary, lepas tu dia simple lah. Sebab tu kadang-kadang kajian orang bentuk saintifik ni kadang-kadang dia buat satu artikel 2 muka surat je, 1 muka surat, sebab dia saintifik. Okay, tapi kalau fleksibel, saya letak sini fleksibel lah. So fleksibel ni depends, you boleh cerita banyak, boleh cerita pendek. Jadi jurnal ni fleksibel lah. So ni simplify. Aku kalau nak hantar jurnal ni, kalau tak ada gambar rajah banyak, jadual tak banyak, susah aku nak hantar jurnal. Sebab jurnal ni memang jenis simplify. So kalau tengok data ni, dia memang compress, padat. Ni kajian saintifik. Kalau kajian humanistik, fleksibel, kualitatif, dia lebih open dalam penulisan. Jadi kenal lah dekat situ. Okay, nanti saya akan cover tips yang ke-31, 32 mau pada citation. Kat situ kita akan mendalami apa maksud yang saya kata kita kena investigate chief editor. Okay, nanti kita akan investigate chief editor untuk siri tips yang berikutnya. Okay, yang tips kat sini, tengok gaya penulisan. Tip yang nombor 1 tadi beritahu kita kena ada buku academic writing dengan reviewer pakar. Yang kat sini kita kena ada yang dipanggil cara you explore, cara baca sebab tu suruh baca menghayati. Ini jenis fleksibel, ini jenis simplify, ini quali style, ini kuanti, ini scientific, ini humanistik. Okay, humanistik tu kemanusiaan lah, kajian mengkaji tentang tingkah laku manusia. Okay, alright.
Yang ketiga ataupun 23, kita dah sampai 23 kan. Kita dah sampai ke tips yang ke siri 3, 21 ke 30. Ini yang ke-23. Persembahan artikel yang berjaya memikat pandangan pertama dan menjadi tumpuan. Okay, you kena tahu tak namanya orang panggil fast review. Orang kadang-kadang just review macam tu je, sekali pandang je. Jadi kan dia antara bahagian yang sangat penting adalah bahagian-bahagian depan contoh dia. Bahagian depan contoh je. Okay, secara keseluruhan nanti kita akan bincang lebih detail lah. Tapi saya nak tunjuk kat sini yang tips yang ke-23 ni adalah persembahan artikel dari segi pandangan pertama. Contoh dia macam ni. Okay, muka surat awal pertama memainkan peranan yang penting. Muka surat pertama tu muka surat yang terpenting dari segi presentation. Contoh citation. Okay, muka surat pertama ni abstract, lepas tu ada bawah sikit introduction. So dah jumpa dah 1949, 1972. Ini efek kalau tanya saya lah. Muka surat pertama dah start. Biarlah muka surat pertama tu orang kata berbunga-bunga ke, nak menarik minat ke. Oh, belum apa-apa lagi. Kita tahun 2020, dah start tahun 2021. Okay, kalau you find that sekarang memang ada artikel yang dah online dia belum full publish tapi dia dah online yang kita boleh cite juga. Dah ada tahun 2021. Jadi, okay, jadi kalau saya tengok dekat buku pun Amazon pun dah ada buku 21 tahun 2021. Jadi benda yang menarik tengok. Okay, jadi dia akan nampak muka surat pertama tu presentation tu sekali pandang ataupun menjadi tumpuan kepada reviewer, chief editor melihat yang ni ada satu benda yang baru. Ini ingat artikel ni kadang sentuhan tahun pun main peranan yang penting. Sebab tu sebelum nak hantar tu kita custom artikel kita supaya nampak barulah topik ni. Dia tengok baru bukan pasal tajuk, dia tengok tahun citation. Okay, kemudian benda yang nampak macam ni very good discussion lah. Walaupun kajian dia kata in Malaysia, tapi very good discussion. Sebab muka surat pertama tu atau muka surat awal tu dia nampak perkara-perkara yang berbincangkan dari segi worldwide. Contohnya ada perkataan UNESCO, WHO, kalau buat Islamik dia ada OIC. So dia ada kalau buat bahagian finance, ekonomi dia tak World Bank. Jadi kat situ kita nampak muka surat pertama tu dia berjaya menarik minat orang. First impression sangat penting lah. First impression sangat penting. Saya dalam apa-apa keadaan pun saya selalu pesan dengan anak murid saya, sahabat-sahabat semua, dia kata, okay, masa interview kan, saya bukanlah orang yang sesuai untuk you tanya dari segi tips untuk minta kerja. Sebab saya starting pada bawah. Okey, kalau berpindah, maksudnya daripada kampung berpindah ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan, maksudnya siapa yang berhijrah macam saya dia tahulah setiap hari, almost setiap minggu kalau kat Star tu memang dia akan apply je, kadang-kadang sampai 50 hari Sabtu tu sampai sediakan gunting kertas 50 pekerjaan untuk minta kerja. So kita hantar je kat mana-mana yang bersesuai. Tidak memilih. Kesilapan besar saya ketika itu adalah photostate CV banyak-banyak. Sebenarnya CV kena custom satu peluang pekerja kena custom CV, bukan main photostate banyak-banyak. Okay, ketika tu kesalahan saya. Jadi duduk di Kuala Lumpur, kita pergi walk interview. So buka surat khabar tu, mana yang walk in interview kita pergi. Ketika tu zaman tahun 2004-2005 tu memang banyak walk in. Jadi saya pergi walk in. Jadi saya boleh katakan saya punya accepted rate tu lah Saya boleh cakap sebab saya ada jujur walk in memang sangat banyak. Kadang-kadang sampai satu hari tu sampai 5 walk in kita boleh layan. Sebab dia flexible time termasuklah kerja-kerja apa, sales ke apa, semua kita layan je sebab tak ada kerja time tu. Okay, saya rasa dalam almost, ini secara jujur kena sebut sebab benda ni berlaku dalam tempoh setahun lebih itu berlaku. Saya almost 100 interview kita failure tinggi. Kita punya failure rate tu almost 90% ke atas. From that kita belajar. Okay, bila kita interview, lepas tu bila pergi interview tak ada preparation sebab kita tahu lah soalan apa dia tanya, macam mana first impression dan sebagainya. Jadi kita tahu lah lepas ni CV kena custom. Okay, cara nak communicate, how to tackle people, macam mana repo, dia kena tahu karakter orang interview tu macam mana. Kalau man, kena ada man to man punya talk. So kita kena tahu physically. So benda tu humanistic sangat. Okay, jadi dalam case tu bila lama tu kita develop, kita nampak benda tu. Okay, macam tu lah saya kata macam mana nak menarik penumpuan atau tumpuan untuk pertama kali bila kita
Dalam kes tu minta kerja lah. Tapi dalam kes ni bila kita tulis artikel jurnal, macam mana nak narik tumpuan benda tu. The way kita dah bincang itu kan, tajuk, abstract dan keyword should be dah clear. Tapi dekat first muka surat yang kita tulis introduction tu, biarlah introduction yang berjaya memikat, mencakup naratif supaya orang tahu kita ada effort, kita bersungguh-sungguh menulis. Belum apa-apa lagi, sebab you kena tahu muka surat pertama, apa-apa keadaan pun, kalau dekat shopping complex, kalau you nak beli barang pun, online pun sebagainya, dia first impression ni sangat penting. Kita tak nak masuk dalam kedai tu, tapi dekat cermin dia, dekat pintu depan dia tu, dia tulis 70%, 80%, and buy one free one. Jadi benda tu macam dari segi psikologi, kita tak plan pun untuk pergi kedai tu dan beli apa yang ada dalam kedai tu, tapi dia secara psikologi dia akan menarik kita untuk masuk ke kedai tu, at least check lah apa yang ada. Okay, it's normal. Dalam artikel pun, artikel terlalu banyak, beribu berjuta. Jadi kalau orang nak download satu artikel tu, kadang-kadang tengok dari segi first presentation, sebab tu jurnal tu kena bayar pun tak ada access ke, dia mesti ada tajuk, abstract dengan keyword tu ada. Okay, tapi ada rezeki kita kalau dapat tengok muka surat pertama, so antara penilaian dekat sini. Okay, sama juga chief editor, muka surat pertama antara benda yang dilihat. Jadi sebab tu persembahan tu sangat penting. Okay, alright, itu dari segi muka surat pertama. Lepas tu dalam thesis tu, dalam artikel tu kena cite benda yang worldwide. Yang kedua adalah dari segi presentation. Okay, saya buat investigate dalam satu keadaan. Okay, saya tidak mengatakan apa yang saya buat ni tepat. Okay, saya nak tunjukkan keadaan ni mana saya selalu letakkan diri saya start di bawah. Okay, habis lapisan yang paling bawah lah, rumput yang paling kecil, paling bawah. Okay, bila saya menulis artikel, saya cuba belajar cara orang menulis. Cara orang menulis adalah tengok macam ni lah. Cara orang manusia biasa yang melihat pada, macam ni pun boleh publish macam ni simple. So dia beri motivasi pada saya. Sebab tu saya faham kalau orang nak menulis ni, dia kena ada sedikit motivasi. Jangan bagi contoh yang susah bagi dia, bagi contoh yang simple supaya dia boleh gerak, kalau bagi contoh yang susah, kadang-kadang dia stuck terus. Okay, jadi saya tengok best ni macam ni. Jadi kita nak beat tau, kita nak macam macam ni pun boleh. Tak apa, dia letak 7 table, aku letak 8 table. Dia letak gambar raja macam ni. Alah, selama ni lukis ke? Alah, bukan nak kena lukis kena sama dengan orang. Kalau kata terdapat 5 jenis benda ni, aku lukis lah 5 jenis tu, letak dalam bunga sakura ke, buat image. Rupanya artikel ni suka gambar raja, figure dan table. Jadi saya punya tips kat sini, perbanyakkan jadual dengan raja. Pengalaman saya nak dapat Q1 dalam bidang otomotif saya, kalau contoh artikel saya yang Q1 tu, you tengok table dengan jadual cukup banyak. Masa tu awal-awal lah antara benda-benda macam you all lah, awal-awal tulis artikel. Time tu memang tak tidur malam menulis, betul-betul explore dan buat. 2012 kot first paper saya yang Q1 dekat Springer tu. Okay, jadi tu memang kita betul-betul buat dari segi teknikal dia. Cuma sekarang dah malas sikit dah lah. Okay, alright, jadi dari kes ni cadangan tips yang berikutnya dalam bahagian tips yang nombor 3 atau 23, persembahan artikel tu berjaya memikat pandangan pertama dan menjadi tumpuan. First muka surat awal tu letaklah tahun-tahun terbaru, letaklah worldwide punya supaya nampak artikel ni boleh market, boleh jual, satu dunia boleh jual. Itu beza dia. Sebab publisher, okay, bagus artikel ni kita ambil sebab kita boleh jual, bukan kat Malaysia je, kat Indonesia boleh jual, kat semua boleh, sebab dia worldwide. Okay, yang ketiga adalah is normal sifat manusia. Kalau artikel tu ada gambar rajah table, orang akan berhenti, ni table apa ni gambar rajah apa. Jadi dia memikat untuk orang mendownload, view dan sebagainya. Itu publisher dah fikir lama dah. Macam mana nak pastikan orang yang bila melihat kita punya artikel ni, dia akan download. Because of what? Because of ada table, because of ada gambar rajah. Dan biasanya kan saya beritahu yang kelas awal, user paling ramai sekali baca jurnal ni ataupun menggunakan jurnal ni adalah student degree. Biasanya student degree akan masukkan table, dia akan buat crop ke, dia copy ke, dia suka dengan gambar rajah. Saya pun pernah belajar degree, saya pun tahu bagi orang bawah-bawah biasa-biasa je kan. Jadi kita ni kalau saya nak buat assignment ni, ada table lah, ada gambar rajah lah, kita copy yang gambar rajah, letak dekat kita punya assignment. Lecturer cakap 20 muka surat, ini dah makan space, cantik ni. Kan, kita bagi color-color sikit gambar-gambar ni, dapat A ni nanti. Jadi itu very basic untuk kategori unmatched punya orang. Macam saya zaman degree memang unmatched lah, jadi kita buat macam tu. Tapi kalau saya check pun, saya pun bersyarah sekarang, bila saya check pun, memang student dia punya first impression, expectation dia, kalau dia buat benda yang cantik, benda yang visualize ni memang
memang lecturer suka. Lagi-lagi macam saya ni kan, final exam pun lakarkan je. Jadi macam kurang gunakan teks supaya diorang boleh berfikir dalam peperiksaan. Jadi pesan kalau diorang buat watercolor, color pencil, terkejut dengan periksa tengok kelas saya, kenapa subjek macam saya ni kena buat watercolor, color air dan sebagainya. Okay, this is what we call that yelah, saya tak tahulah, saya rasa dalam konsep pembelajaran design thinking tu sangat penting. So dia bukan nak tulis exam tu tulis muka surat siapa lagi panjang. Kita tahu kan, macam buat tesis bukan muka surat tu jadi ukuran, the way dia faham apa yang dia belajar. Jadi design thinking tu sangat penting. Sebab tu exam saya pun lakarkan. Okay, alright. Jadi itu yang kena faham tips-tips yang kena ada. So kita pergi tips yang ke-24, yang keempat hari ini. Okay, yang ni basic, ni common lah, saya rasa semua orang tahu lah. Cuma saya nak highlight supaya saya tak miss tip ni. Okay, memantapkan kualiti penulisan English. Sebab kebanyakannya dalam penulisan dalam English, kebanyakannya kalau kat Malaysia ni orang kata, boleh tak saya nak hantar artikel jurnal yang bahasa Melayu? Boleh. Pergi dekat website my site, banyak, mostly semua universiti dekat Malaysia ni, IPT atau IPTA atau IPTS, ada banyak jurnal, so option yang banyak. Mostly tak semua mostly semua universiti-universiti ni accept untuk tulis bahasa Melayu. Especially macam universiti-universiti macam UKM tu memang boleh terima bahasa Melayu. Kat UPSI sendiri pun mostly semua boleh terima bahasa Melayu. Jadi banyak pilihan dia. Okay, cuma nantilah option kita lah nak WOS, Scopus tu cerita lain lah. So itu yang kita dah cover kelas sebelum ni, sebelum tip and tricks. Okay, alright. Okay, jadi untuk English ni, untuk penulisan English selari dengan amalan dan gaya bahasa dalam jurnal tersebut. English ni kadang-kadang you kena faham sebab tu dalam buku Academic Prize Bank dia beritahu contoh, dia kata contoh ayat-ayat English US ni, English UK, macam mana nak katakan satu penulisan yang kejelasan dia tidak tergantung. Macam itulah. Tu kita dah bincangkan tadi dalam Academic Prize Bank dengan Academic Writing, tapi kat sini untuk memantapkan English. Jadi mohon tulis, semak tulisan agar tiada kesalahan ejaan. Saya kena tekan kat sini sebab kita hantar kat publisher, dia bukan nak semakkan ejaan kita. Tu kerja kita tau, bukan kerja editor. Salah ejaan and spelling apa semua tu, make sure ayat jangan tergantung, ayat kemas tu kerja kita authors, bukan kerja editor ataupun kerja publisher. Okay, so pastikan tak ada kesalahan ejaan, tata bahasa ataupun perkataan atau ayat yang tidak bersesuaian dalam penulisan akademik ataupun dalam penulisan artikel. Jangan ada kesalahan ejaan dan sebagainya. Kalau tanya saya, tesis pun sebenarnya benda tu tak patut berlaku. Sebenarnya tesis tu kita dah beri masa dalam tempoh 3 tahun. Peliharalah, susunlah kita punya tesis tu supaya tidak ada kesalahan. Bukan berkira 3 tahun kot. Ini proses dalam tesis. Jadi benda tu kena tepat. Sama juga dengan artikel, you nak terbit dekat jurnal yang baik, tapi sebenarnya you tak tolong diri you sendiri. Jadi pastikan tiada kesalahan dari segi grammar benda tu. Ni saya kena bagi. Sebab tu kalau kata nak submit, jangan terus submit. Bila nak submit, relax 1 hari. Tu yang kata kawan kena check. Hari ni kita check tata bahasa dan sebagainya. Okey. Yang kedua, boleh hantar proofread. Saya tahu ramai yang buat benda ni. Ada setengah beberapa jurnal minta bukti proofread tu. Tapi biasanya kadang-kadang sini very subjektif lah. But sini dia kata human process tu. Ada setengah publisher minta, ada setengah publisher tak minta. Saya cerita sikit lah, ambil masa sikit saya nak cerita macam ni. Okey. Ada beberapa strategi yang saya nak showkan di sini. Okey. Satu strategi yang ada kewangan, satu lagi strategi yang tidak ada kewangan sangat. Untuk ada kewangan, mostly universiti yang ada bajet research grant dan sebagainya. Okay, you all boleh, contohlah you nak hantar dekat Elsevier, dekat Sign Direct. Okay, dekat Sign Direct tu ada service proofread service, translation services. Okay, yang ni bahasa orang bisnes. Okay, bahasa orang pengurusan dan admin. Okay, dia ada provide service dia. Okay, bila dia provide service, kita kena belajar dia punya proses dia. Okay, kita kena hantar dekat servis dia. Katalah saya ada sedikit bajet, saya nak gunakan servis di Elsevier sebab saya nak hantar jurnal dekat Elsevier. Okey, apa Elsevier buat adalah dia akan tanya you nak hantar jurnal dekat mana atau nama jurnal tersebut. Kita sebutlah nama jurnal yang kita nak hantar tu. So dia akan custom walaupun dalam Elsevier sendiri dia akan study, oh dia ni nak hantar kat jurnal ni, aku kenal chief editor ni macam mana, so dia punya English table change. Dia sendiri pun kaji. Walaupun duduk dalam Elsevier, jurnal nak hantar tu Elsevier, dia sendiri pun kaji. Oh, dia ni publisher. Itu benda yang betul. Dia mengkaji. Okey. Jadi dia tengok, dia study artikel-artikel yang terbit yang terbaru kat sikit. Oh, English ni macam ni. Dia ikut.
dia ikut. Itu kelebihan dia kalau tanya saya dari segi profesional tu. You bayar because dia ambil masa untuk buat investigate dan dia nak pastikan dia punya English tu match. Okay, justru itu chances untuk terbit tu tinggi because dia match. Tu nombor satu. Nombor dua, this is about business. Okay, kalau you dah gunakan servis dah bayar mahal tetapi you hantar juga Elsevier, kena reject. Reject tu tengok lah tak semestinya terus accept. Okay, dia kena ada buat correction. Tapi sebabkan you tak buat correction, tak betul, itu dah bukan tanggungjawab sebagai service proofread tu. Tapi mesti ada correction, tapi you kena layan correction tu. Tapi sekurang-kurangnya you dah lepas fasa iaitu accept with the minor or the major correction. Okay, itu kelebihan. Maksudnya business dia nak buat. Kau nak guna aku punya servis, takkan benda tu kena reject. Dia tak adalah berlaku apa orang kita panggil pengulangan dalam perniagaan, mengambil servis yang sama secara berulang. Okey, dia tak baguslah dalam bisnes kalau tak berulang. Okey. Dalam part tu you kena faham. Okey. Jadi kita belajar proses tadi. Saya learn belajar tadi. Jadi student saya mungkin tak ada duit. Saya cerita dengan dia. Okey, saya kena cerita. Apa yang saya cerita dengan you all, saya cerita dengan student saya. Okey. Commonly this is we call that professional practice, dia buat macam ni. Jadi kalau you nak hantar mana-mana profit, cikgu sekolah ke siapa-siapa pun, saya kena beritahu. Make sure yang terbaik. Ni make sure ni kita letak susunan. Dia ada pengalaman. Okay, dia dah biasa buat artikel. Dia memang familiar dengan dikatakan artikel jurnal. Jadi bila dia nak baca ataupun betulkan kita punya bahasa, konten dan sebagainya, dia dah biasa dengan jurnal. Itu nombor satu. Tak kisahlah dia ni hebat ke tak hebat, doesn't matter. Paling penting experience dia. Okay. Nombor dua adalah you kena bantu proofread tu. Kalau tanya saya, ni saya punya key. Saya nak hantar kat jurnal A, saya akan dapatkan satu artikel dari jurnal A, satu atau dua dari jurnal A itu yang betul-betul mirip dan saya tahu kualiti penulisannya memang terbaik. Photostate pula, download ataupun print. Kalau zaman sekarang ni semua berurusan dengan email, kita download PDF. Kita kata okey, saya ada plan nak hantar artikel jurnal saya dekat nama jurnal ni sekian-sekian, bagi link tu dekat email, bagi link dekat website tu apa dia. Okey, saya sertakan 2 artikel contoh yang dah terbit kat jurnal tersebut. Mohon tuan ke doktor ke profesor menggunakan contoh yang diberi supaya memudahkan untuk penghasilan artikel yang berkualiti. Okey, bagi sekali, attach sekali. Berapa nak attach tadi? Attach website, link, bagilah 2 contoh PDF dengan bagi author guideline. Okey, you kena bekerjasama dengan proofread. Kalau proofread kata, oh tak payah benda ni, jangan kerjasama dengan proofread tu. Sombong. Kan? Okay, proofread kena, yang kerja buat proofread service ni memang kena tahulah entertain how to customer punya requirement. So dia kena faham lah orang kata apa, friendly punya deal of business. Jadi dalam kes ni student ataupun klien buat tindakan yang betul. Dia nak artikel tu terbit supaya artikel tu dia mirip dalam kualiti yang dia nak. Jadi dia dah bagi maklumat nama jurnal, website jurnal, bagi contoh, siap bagi author guideline. Sepatutnya kita happy sebab dapat klien macam ni. Klien kadang-kadang tak bagi apa-apa, tak ada introduce yang bagus. Tahu-tahu dia tanya berapa ringgit, berapa nak cepat. Nak cepat. Jadi susahlah. You all jangan fikirkan perkataan tu. Jadi tunjuk sama-sama effort lah. Tu tips yang saya bagi. Nak hantar proofread, cari contoh 2 yang sama, yang mirip di jurnal yang sama, bagi dekat proofread sebagai contoh untuk menghasilkan proofread kita. You bayar. You ada right untuk pastikan you punya artikel you dapat seperti mana yang you nak. Okay. Sebab tu saya jarang hantar proofread, saya buat sendiri. Tapi untuk saya je lah, untuk student-student saya, sebab because saya memang mengkaji words by words. Mungkin macam tu lah cara saya. Bila saya nak menulis, saya akan tengok example, try to betul-betul exactly sama. Okay, sebab tu definisi saya sebenarnya, kalau saya nak hantar proofread, kalau saya ada duit, saya betul-betul kena tengok proofread tu siapa. Kalau dia bidang yang sama dan saya tengok dia memang tulis artikel je ni, memang saya hantar. Kalau tak, saya buat sendiri je. Sebab konsep saya lebih yakin dengan apa yang saya baca, apa yang saya tulis. Jadi memang ada kursus kat luar tu, you boleh jadi proofread sendiri. Tapi kalau tanya saya, kita bukan pakar dari segi bahasa. Memang yang proofread yang betul-betul profesional tu memang betul-betul yang terbaik. Memang this is a worldwide punya charge lah. Memang mahal lah. Tapi kalau dapat murah nanti share dengan saya lah kalau ada. Tapi memang mostly memang itulah kos sebagai profit antara bidang kerja yang di mana upah dia sedikit tinggi. Okey. Alright, kita ke tips yang ke-25. Kita dah 38 minit baru tips yang kelima. Okey. Pastikan aspek format dan kejelasan menjadi keutamaan menempati keperluan jurnal tersebut. Duk sebut sebab kita dah pergi kualiti penulisan. Okey, format ni penting sebab tadi format mungkin secara template atau secara fizikal, size, time, Roman. Tak, ini
format dalam penulisan. Okay, you kena tahu macam mana menukar gambar rajah, okay, nak label gambar rajah, nak masukkan table, nak masukkan appendix, cara citation, macam mana nak guna APA version 7 yang terbaru. So benda-benda tu memang you kena tengok dari segi aspek format dan kejelasan. Saya detailkan ada dua perkara yang dikatakan sebagai format dan kejelasan menjadi keutamaan kepada keperluan. Okay, kenapa? Dia boleh reject je kalau you tak fulfill. Sebab because of technical ni. Nombor satu, pastikan artikel mematuhi format terkini version yang telah ditetapkan. Okey, kadang-kadang kita nak hantar artikel, kita kata rujuk kawan kita. Tak payah, aku hantar jurnal ni ikut je format. Aku dah hantar jurnal ni. Tak. Kadang-kadang publisher dah tukar format. You kena tahu tukar format. Jadi you kena sendiri buka kat website, tengok FAQ dengan author guideline dia nak tengok kat situ apa benda format yang terbaru. Make sure yang guna. Okey? Jangan guna yang lama-lama, guna yang baru. Kadang-kadang bukan apalah, kadang-kadang kita selaku manusia bila kena pulang balik kita malas nak buat. Tak, kadang-kadang version ni kadang-kadang you kena faham. Dia memang benda kecil je ni. Kalau Microsoft ni version 2003, kita orang pakai 2010. Benda-benda macam tu pun dia sangat concern. Okey, jangan pakai ni, kena pakai latex. Jadi benda-benda ni memang you kena check. Saya dah jumpa banyak case student-student saya terus give up. Malas lah nak hantar, dah lah buat ni makan hari, tiba-tiba dia reject sebab because tak ikut format. Betul lah, sebab tu saya kena sebut juga benda ni supaya ni tips ni bukan hanya kepada artikel berkualiti, diri kita daripada positif jadi tak positif lah lepas. Okey, pastikan ni contoh juga yang berikan tiada kejelasan. Tajuk guna bahasa singkatan, abstrak guna kesingkatan. Dalam tu pun tak ada kata penuh dulu. Jangan letak kata singkatan sebelum kita letak kata penuh. Yang ni memang pengalaman saya sendiri pun bila dapat komen memang dia highlight. Dia kata dia very frust baca artikel. Ayat dia memang kadang-kadang macam keras juga. Dia kata frust, dia kata a few words yang saya tulis bahasa singkatan tidak menjelaskan apa maksud penuh. Jadi susah dia nak faham benda tu. Jadi dia frust. Jadi sampai level frust tu. Jadi saya letakkan dalam tips kat sini supaya daripada itu pun saya nak share kat sini untuk pengalaman. Kenapa saya ada banyak tips? Kenapa dapat 50? Sebab saya banyak dapat komen. So dapat komen, kritik, orang kata tak betul ni, tak betul. Jadi itu menjadi bekalan kat saya supaya you all belajar daripada kegagalan saya, kelemahan saya, supaya you all tak jadi macam saya. Jadi kita dapat menghasilkan satu artikel yang lebih baik. Dia sama juga, bila you tak buat silap, bila tak berlaku kesilapan, maksudnya artikel you dapat accept. Sama juga dengan tesis. Tesis bukan nak meletup kan. Bila you tulis tesis, minimum requirement tu dah ada, tiada kesalahan, itu yang dapat no correction tu. Bukan disebabkan no correction tu disebab dia punya tesis dia bagus, bukan orang dapat major correction tesis tak bagus. Saya tak boleh nilai. Bagi saya kadang-kadang orang dapat major correction tesis dia bagus, cuma dia banyak salah sana sini. Tu tak betul, citation tak betul, maklumat ni tergantung, yang ni tak jelas, tertinggal kat situ, tertinggal kat sini. Itu je jadi masalah tu. Jadi bahagian ni pastikan format dan kejelasan menjadi keutamaan dalam proses pemilihan accepted tu. Pastikan ikut format dan version yang terkini. Kemudian macam tadilah bahasa-bahasa singkatan atau label dan sebagainya kena tepat. Jangan nanti rujuk pada rajah satu. Kat itu cerita lain, dekat rajah satu benda lain. Kadang-kadang koordinat itu kurang tepat dan kadang-kadang sila rujuk appendix, tengok kat appendix tak ada. Jadi benda-benda macam tu lah tips yang ke-26. Yang ni kita dah bincang kepada aspek kualiti juga, kesinambungan pada yang tadi. Proses penghantaran artikel perlu ada senarai semak. Senarai semak ni ada setengah publisher yang sediakan senarai semak, ada yang kita kadang-kadang kita kena buat. Bila kita nak submit baik online, kadang-kadang kita buka kat situ dia ada sediakan. Dalam author guideline pun ada. Maklumat ni kena ada, maklumat ni kena ada, maklumat ni kena ada. Contoh dia kan, bila nak hantar artikel, memang betul kita kena dah siapkan full artikel. Tapi bila nak submit abstract lain, satu file, title satu file, dia kan nak buat blind review, orang tak tahu, tak nak nama kita, jadi asingkan kita benda tu. Kadang-kadang abstract nak satu file lain, satu lagi text atau body, satu lagi gambar file lain, table file lain. Jadi renyah memanglah, sebab first time you buat, tapi lama-lama you dah faham lah. Benda tu sekejap je, copy paste file rename baru, macam itulah buka file baru, save je tu. Jadi yang tu yang nombor satu you kena tahulah. Dan sebab tu you kena ada sedikit senarai semak. Kalau dia provide bagus, ada publisher jurnal buat bagus, ada yang tak ada. Jadi you kena ada take notes sikit lah, buku 555 ke, bukan buku hutang buku take notes. Apa kalau aku nak hantar jurnal ni, aku make sure aku ada ni, aku kena cadangkan 4 nama reviewer, siapa aku nak cadang, nanti kita akan bincang. Jadi benda-benda itu dia guys, senarai semak. Memastikan setiap proses tu ada, pastikan apa bila kita submit lengkap semuanya supaya kita boleh diterima. Dua poin penting daripada apa saya sebut ni. Yang pertama, biasa kadang-kadang orang tu lupa lampirkan jadual, rajah,
dalam ni. Kadang-kadang dia kata kita dalam artikel tu rujuk Raja 1, tapi bila hantar artikel dalam file tu tak ada attach Raja 1. Ni paling banyak. Bila dalam body sebut merujuk pada Raja 1, tapi kita tengok you tak ada attach pun Raja kat situ. Okey. Yang kedua ni kadang-kadang walaupun benda ni selalu di remind, kadang-kadang walaupun dalam auto guideline tu dia dah sebut, tapi kadang-kadang kita tak buat. Ada yang baik remind, ada yang kena reject. Ini tak best ni, yang reject ni you tak fill up borang copyright. Okay, borang copyright ni something like declare, okay, dari segi legal is something what happen, apa saja konten yang ditulis dalam artikel ni menjadi tanggungjawab kepada penulis, bukan kepada jurnal dan publisher itu. Jadi sebab tu publisher sangat concern pasal copyright form ni, you kena fill up copyright form tu. Jadi bila you tak fill up copyright form tu yang jadi masalah, yang jadi lama, jadi lambat, saya silap kena reject. Jadi benda ni sangat, benda je dah ready tau, benda dah hujung dah. Okay, benda dah ada, tapi make sure you kena ada sedikit macam checklist atau senarai semak. Kalau yang dah sedia bagus, kalau tak ada you kena buat you by own untuk self monitoring. Yang kedua adalah make sure everything lengkap lah. Seperti sebagai contoh ni, make sure copyright tu pun dah isi. Okay, biasa dalam author guideline, sebab tu kena check author guideline dan FAQ. FAQ tu banyak FAQ komen tu pasal ni lah, kegagalan mengisi copyright dan sebagainya, menjadi kegagalan jugalah pada publisher untuk terbit artikel tu. Okay, tip yang ke-27, tiada kecurangan. Okay, kita dah masuk dari part-part ethics, sebab bila sebut quality ni, ethics tak boleh lupa. Ini memang sangat concern lah. Kalau you buka kat main page semua website jurnal sekarang ni, memang dia menekankan dari segi aspek ethics tu. Tiada kecurangan dalam menulis artikel. Okay, kita boleh gunakan beberapa bantuan teknologi yang ada lah, contohnya secara web based ataupun software ataupun perisian yang sesuai bagi menyemak. Contoh je nak check similarities, kita boleh gunakan turning in. Okay, so check ayat dan perkataan. Okay, turning in tu sebenarnya dia kena belajar teknikal tau. Sebab kalau tu universiti, kalau dia ajar khusus pasal turning in, dulu suatu masa memang universiti memang panggil saya untuk mengajar turning in, cuma sekarang tak ada dah sebab library yang urus. Lagi bagus library yang urus, lebih teknikal. Okay, memang kita kena tahu setting. Tapi kadang-kadang turning in ni contohnya dia ada perisian yang kita kata kita tak bagi full version dekat pelajar. Jadi kat pelajar dapat version bukan version penuh. Biasanya admin ataupun trainer dia dapat yang full version. Jadi dia ada berapa button ataupun function yang extra, more extra sebenarnya banyak compare dengan user punya, yang student punya account. Okay, jadi yang nak bahasa mudah turning in ni kadang-kadang kita lock. Okay, dia nak check similarities berapa patah perkataan, 3 ke ataupun maksimum 10. Biasanya 10 lah. Sebab kita kadang cakap saya suka awak, 3 pun dah kena dah similarities, kena lah. Jangan baca, dah tu dapat 1% tu sebab dah 3 perkataan sama. Dia tak baca macam tu, dia baca cumulative, total words. So dia adalah kiraan dia macam mana dia nak measure by 1%. Okay, jadi 1% tu kalau tanya saya, kalau nak faham benda yang paling minimum you patut buat, jangan sama 10 patah perkataan dengan yang dah terbit. Okay, jangan lepas ni tak apa 10 perkataan pakcik kata okey. Tu minimum kalau setting 10. Kalau kata dah dekat Elsevier tu dia setting 5, jenuh. Jadi tak tahu, takkan nak kata turning in setting berapa kan, 3 ke 5 ke 10. Mana boleh kita tanya soalan tu. Jadi kita bersiap sedia lah. Tapi bagi saya mostly semua pakai minimum requirement lah Tapi ada yang pakai less 30%, ada 25%. Okay, biasanya local lah. Malaysia ni kadang-kadang bagus lah, kita memang akan jadi lebih dalam apa-apa bahagian pun. So kalau dekat universiti kat Malaysia ni, kalau hantar jurnal dia nak less 20%, 25%. Tapi kalau worldwide mostly 30% accept. Okay, kemudian tidak melakukan plagiat. Okay, plagiat dengan similarities berbeza. Similarities maksudnya ada tendensi, ada potensi sama ayat kita dengan ayat-ayat yang dah terbit sebelum ni. Okay, dia sebagai checker. Janganlah jadi risau kalau siapa ada account tu, gunakan dia sebagai untuk monitor. Kalau check turn in dapat 50%, bagilah. Bukan boleh tak boleh buat 2-3 kali. Tak boleh, kena check sekali je. Kita boleh. Janganlah you tekankan retrieve tu, memang dia akan baca balik apa yang you dah hantar itu. So boleh check banyak kali. Jadikan sebagai satu benda tool, alat untuk kita check penulisan kita ada similarities. Check lah berulang kali, tak ada masalah. Okay, tidak berlaku plagiat. Saya sebutkan tadi, plagiat ni tinggi plagiat ni. Contoh zaman-zaman saya belajar, saya tak nak sebut siapa, bahaya. Ni anggap je lah contoh je lah dalam mimpi mungkin. Okay, katakan macam zaman saya belajar dulu, okay, kena hantar assignment ni sebelum 11.59 malam. Okay, tutorial buat latihan tutorial. Okay, jadi kita letak dah 11.59, hantar pula dekat bilik dia, letak dalam, kena hantar dekat bawah pintu dia. Okay, ada seseorang ni dalam mimpi, okay,
Dia pergi dekat bilik pensyarah tu, dia tengok kat bawah pintu tu, dia tarik satu assignment. Dia tengok satu assignment tu, kemudian dia koyakkan cover depan, kemudian dia letak cover dia, letak nama dia. Dia tak buat. Jadi bila sampai di tangan pensyarah tu, yang orang yang buat tu tak ada nama dia, tetapi yang orang tak buat tu dah buat sebab tukar cover depan. Yang itu plagiat. Tu plagiat yang kita yang kata. Ataupun kita copy, ambil penulisan orang lain, tukar abstrak, tukar tajuk, tapi isi sama. Itu plagiat. Kita ambil. Itu tak baca similarities. Itu plagiat tu paling ganas lah. Banyak juga dekat Malaysia ni tak tahulah. Tengok muka baik dan sebagainya, tengok attitude baik, mungkin terdesak kot, desperate dan sebagainya. Tesis, ambil tesis kat luar negara, ambil dalam bahasa Arab, sampai kat Malaysia tukar bahasa Melayu, tukar tajuk sikit, lepas tu submit jadi tesis. Okey. Kalau macam tu punya senang. Okey. Punya tak, saya memang bila saya dah belajar macam ni, bila saya cari ilmu macam ni, memang ada satu cara yang sebenarnya copy daripada satu tesis boleh siapkan satu tesis. Tapi tidak semudah itu, sebab every single words dengan sentence kena ada perbezaan. Of course citation akan tukar semua. Okay, of course research kena recollect data sebenarnya. Okay, ramai orang tak sedar sebenarnya isu dekat negara orang dengan isu dekat Malaysia berbeza. Permasalahan dalam penyelidikan sesebuah negara boleh membezakan. Sebab tu orang kata kalau berbeza country, boleh tak nak buat research replicate? Dah buat kat UK, nak buat kat Malaysia? Boleh. Tapi you tak boleh copy isu dekat UK, isu dekat Malaysia macam mana. Automatically bila isu dia sedikit berbeza, research tu jadi lain, finding akan jadi lain. Sebab tu tak ada masalah pada pandangan saya lah kan. Sebab tu kita tak boleh terus kata tidak ataupun ya. So kita kena investigate bagaimana proses penyelidikan yang dia nak plan nak buat. Okay, itu fahamlah isu pasal similarities, plagiat. So gunalah apa-apa tool atau software yang bersesuaian. Contoh Turnitin, jadikan Turnitin sebagai satu tool alat untuk kita monitor tambah baik kita punya kualiti artikel. Okay, tips yang ke-28, you kena profesional. Kena jadi profesional selaku penyelidik dan penulis dalam menerbitkan sebuah artikel yang berkualiti. Suatu masa dulu pernah diviralkan. Tak payahlah kita bangkitkan siapa orangnya, cuma saya nak ceritakan kes. Okey. Contohlah kan, suatu masa dulu, contohlah nak jadi profesor madya dulu mungkin 30 tahun, 20 tahun yang sudah. Nak jadi profesor madya daripada seorang pensyarah, dia kena ada 5 artikel jurnal. 5 artikel jurnal untuk syarat dia jadi profesor madya. Tapi adalah syarat-syarat lain, pengalaman, supervise student. Ada, bab artikel 5. Okey. Yang dia tahu dia ada kelemahan dekat artikel tu. Tapi mungkin siapa dia punya advisor pun tak tahu siapa. Okay, dia tulis artikel tu mula-mula satu artikel je, tapi jadi 5 penerbitan. Syarat minta profesor madya tu dapat. Contoh dalam mimpi. Okay, mula-mula dia satu artikel, dia buat artikel tu bagus, artikel tu sangat bagus, katalah sangat bagus. Kemudian artikel yang sama, tukar tajuk je sikit, abstrak cuik-cuik, tapi isi automatik sama, reference semua sama. Dia hantar jurnal satu lagi. Dua-dua ni bahasa Inggeris, tapi dua platform jurnal lain. Pandai pula tu, ujung dunia dia buat. Okay, contoh dia. Kemudian dia convert dalam bahasa Melayu, kemudian dia hantar pula jurnal kat bahasa jurnal Melayu. Okay, dia convert, dia tukar pula bahasa Arab. Contohlah bahasa Arab, dia hantar pula bahasa Arab. Lepas tu tukar pula bahasa Jepun, se-Chinese, tukar pula hantar dekat jurnal Chinese. Jadi dah ada 5 artikel, tapi sebenarnya isi yang sama. Itu namanya recycle. You all tak boleh sebut tau perkataan recycle. Dalam organisation, dalam management, dalam manufacturing, recycle tu ada benda yang boleh create value added. Create value added. Okay, recycle tu bukanlah konsep dia tepek-tepek. Okay, kalau main tepek-tepek tu kita panggil self plagiat. Macam tadi tu namanya self plagiat. Dia recycle is something like isu yang sama, tapi new citations, boleh jadi new methodology, boleh jadi dia new finding, ataupun you extend. Okay, you extend sikit je, you further research, you pakai data yang itu, cuma you tambah sikit lagi data, extended kan benda tu. This is valid dalam artikel. This is valid. Dengan masa yang sama, lepas tu kita check Turnitin lebih daripada 30% tu kita check lah juga. Nanti saya cerita, ni advance sikit lah nanti. Boleh ke kalau saya Turnitin saya 50% untuk saya terbitkan jurnal saya? Jawapan saya boleh. Lebih panjang lah cerita ni. Tak boleh lagi lah, sebab kita masih lagi tengah nak mendaki bukit, nak faham tip and trick. So nanti hold dulu, nanti saya cerita. Benda dah sampai advance, saya cerita. Okay, jadi jangan hantar artikel kita. Ataupun sekarang ni, nak cepat, saya ada satu artikel jurnal, boleh tak saya hantar serentak? Profesional tak benarkan.
Dari segi ethics, you tak bagus. Okay, macam ni. You kena sedar, you nak hantar satu artikel di 5 tempat berbeza. You hantar hujung dunia tu, satu dekat Malaysia, satu dekat UK, satu dekat Afrika, satu dekat Brazil, satu dekat Japan. Okay, jauh-jauh. Jauh ke dekat, dia dalam bidang ilmu ni bidang. Okay, katakanlah saya tak jadi apa-apa, saya jadi reviewer kan. Jadi reviewer saja. Mungkin you nak hantar tu bidang sama kat saya. You hantar je dekat Malaysia tu, saya dapat juga artikel jadi reviewer. Sebab you hantar serentak kan. Jadi tempat lain pun lantik saya jadi reviewer sebab bidang sama. Saya kata, okey lah, tengah free ni COVID-19, bagilah. Jadi saya dapat, kenapa 5 artikel ni semua benda yang sama tapi hantar di jurnal-jurnal yang berlainan. Of course lah, to be professional, bukanlah ngada-ngada, ni professional. Kenapa dia hantar macam ni? Kita pun kata, saya tak review artikel lah sebab artikel dia hantar. Confirm 5 ni akan blacklist dia. Okay? Blacklist dia. Okay? Senara hitam kan. Okay? Itu yang tak best. Kita pula dalam bidang tu, ni 5 ni dalam memang otai punya jurnal, dah tak boleh nak contribute. Hilang tau. Kalau orang dunia akademik, kalau dia terputus ataupun dah blacklist pada 5 jurnal yang top tu, ibarat kita dah macam hilang kawan. Sebab 5 ni lah sepatutnya kita dalam kumpulan itu. Okey, kalau macam saya pun dalam bidang saya pun, saya tak penting lah Q1 ke Q2. Kalau pun saya tahu dalam bidang saya boleh hantar Q1, tapi saya tahu bidang saya lebih, guru-guru saya, sifu-sifu saya dekat sini. Jadi saya pastikan saya jadi reviewer, jadi editor report dia orang, sebab saya tahu ni bidang saya duduk dekat sini. Okey, jadi saya kena jadi repo yang bagus, hubungan yang bagus. Tiba-tiba dia orang blacklist saya. Tukar bidang saya. Habis lah. Memang saya boleh hantar jurnal-jurnal yang biasa, tapi tak sama. Kita nak hantar jurnal yang betul-betul kita boleh menjadi sebagai family dalam bidang ni. Yang tu yang kena tahulah. Okey. Yang kedua, ni geng-geng tadi hantar serentak banyak. Salah jangan hantar satu-satu. Yang you kena buat, publish banyak artikel. Buat banyak artikel, banyak. Satu tesis boleh buat 50 artikel, boleh buat 100, boleh buat banyak. Relax lah. Hantar jurnal ni satu, hantar jurnal tu satu, hantar jurnal satu. Kena reject, tak apa. Tak apalah, hantar jurnal sana pula. Tukar-tukar lah. Tapi make sure reject sana, aku hantar sini pula. Satu-satu, lepas reject hantar. Tapi bila reject, jangan main terus hantar. Custom lah balik. Sebab kita dah ada 50 tips ni. Macam mana nak hantar jurnal, kita kena custom sebab nak kena match align dengan dia. Okey. Yang kedua, ada geng postgrad dia pula. Dia tengah struggle, supervisor sibuk, tak ada siapa nak baca dia punya progress. So dia hantar je kawan siapa yang ajar, siapa jadi advisor dia, kata dia pun hantarlah dia punya artikel tu satu jurnal. Jurnal tu pun bagilah komen. Contohlah paling bestnya komen Taylor and Francis. Komen banyak sampai 30 komen. Tapi dia bukan nak hantar artikel tu, dia nak ambil komen tu untuk polish dia punya tesis dia. Itu pun ramai juga nak dapat free komen. Siapa tak ajar kata kau hantar je artikel jurnal, dapat free komen. Lepas tu kau buat je lah komen tu, hantar tak hantar jurnal tu belakang cerita. Kita sebenarnya dapat komen. Komen tu expert, otak-otak semua tu. Saya pun tak faham. Orang lain nak hantar artikel, nak dapat komen tu ni lah susah. Dapat komen tu, dah dapat selangkah nak masuk. You kena sedar kalau dapat minor atau major komen, itu dah selangkah nak accept. Kalau tanya saya lah, sayang. Sebab tu kalau saya pesan kat student saya, kalau dapat 40 komen saya tunjuk. Ni contoh, saya pernah dapat 40 lebih komen. Elok je, jawab je lah satu-satu, pelan-pelan lah. Okay? Dan dia jawab semua, lepas tu hantar. Dia bukan nak jawab tu excellent, kena tepat. Dia ni audit purpose. Kalau dapat correction, you jawab semua. Nanti kalau audit datang, clear. Dah buat dah pembetulan, dah. Mana bukti dia? Ni. Dah lah. Ini kalau buat pembetulan nak jawab dia. Tak, almost. Kalau tanya saya, kalau orang bagi pembetulan, saya tak boleh jawab exactly tepat apa yang dia nak. Saya cuma tunjukkan the way kita bagi justification. Why, kenapa saya buat macam ni, kenapa. Saya bagi justifikasi sebab saya tahu proses. Yang lebih penting, chief editor kata lengkap. 40 komen, 40 jawab. Sebab nanti auditor datang tahu ada jawapan. Itu contoh dia. Jadi jangan buat dua perkara ni, hantar tempat banyak-banyak. Yang patut kita buat adalah menulis artikel yang banyak supaya kita boleh hantar tempat yang banyak. Yang kedua, jangan kita jadi tidak profesional, hantar artikel semata-mata nak dapatkan komen. Ini pun perkara yang tidak beretika dan tidak profesional. Okey. Tip yang ke-29, etika hak milik dan harta intelek. Okey, etika, isu pasal ownership, hak milik, harta intelek perlu dipatuhi
dikemukakan dengan sokongan kalau kita ada melibatkan aspek yang saya sebutkan tadi dalam penulisan artikel kita. Okey, nombor satu, sekiranya ada menggunakan data atau gambar ataupun apa-apa pattern dalam artikel, kita nak ambil ayat gambar rajah tu masuk dalam artikel kita, kena minta izin dengan ownership. Sebab tu kena ada bukti sokongan tu. Okey, sebab kita dah isi borang copyright, anything happen, publisher tak kena apa-apa, jurnal tak kena apa-apa, kita yang kena. Jadi everything yang you ambil gambar daripada Google ke apa-apa ke, questionnaire ke apa, make sure dapat minta izin daripada ownership dan buktikan masa you submit, masa isi borang copyright secara online tu, nanti you attach sekali semua perkara-perkara ni contoh surat dapat kebenaran daripada owner. Okey, nombor 2, berhati-hati dengan simbol. You faham tak? Kalau simbol copyright huruf C, kalau luar negara trademark huruf TM. Malaysia TM Tanjung Malim, dia tak pakai TM, kita pakai R register. Kalau trademark TM je tu cop je. Aku nak tak TM, taklah Fazli TM. Pakai tak ada masalah, law benarkan. Tapi tak valid. So kita kena pakai register. Lepas kalau orang dah trademark tu dia keluar register. Jadi keluar patent, PAT ada keluar nombor-nombor. Itu semua kita panggil harta intelek. So make sure kalau ada simbol benda tu dalam artikel yang you refer dan you nak ambil benda tu, you kena dapat minta izin. Itu kena betul-betul kena check lepas ni. CR, industrial design punya apa, semua tu simbolik pada IP punya image. You kena be careful sebab semua benda tu you kena dapatkan kebenaran. You tak boleh ambil pun questionnaire tu kalau dah ada copyright. You kena dapat kebenaran bertulis daripada empunya untuk membenarkan penggunaan dia. Okay, tu kena berhati-hati. Okay, yang tip yang terakhir, biasanya dalam satu artikel saya banyak nak discuss, cuma saya pecah nanti dekat citation, reference dan sebagainya. Cuma untuk yang sesi ni adalah dekat bahagian perhargaan. Sebab ramai orang tanya soalan Kak, bila dah siap artikel ni, perhargaan ni wajib nak buat? Okay, dia tak wajib, tapi dia option. Jadi jangan cakap terima kasih kepada mak ayah saya tu. Nak ucap terima kasih mak ayah tu, call je mak ayah. Mak, terima kasih lah, mungkin berkat doa mak dan ayah ni saya dapat juga melunaskan artikelnya. Itu lagi baik, direct, tak payah tulis dalam artikel. Dalam artikel ni benda-benda yang contohnya ada dalam bentuk penyelidikan. So dia memang dalam polisi, dalam guideline tu mengatakan nanti kalau terbit artikel kena tulis penghargaan kepada pemberi dana. Jadi kita kena letak benda tu. Okey, mungkin universiti ada sediakan sedikit format ke untuk penghargaan. Kalau tulis penghargaan artikel, kita cakap terima kasih kepada center ni dan sebagainya. Ikut itu kalau ada tuntutan dalam pembelajaran macam tadilah dekat universiti, grant dan sebagainya. Okey. Kemudian satu lagi yang jadi isu ni, kadang-kadang tulis artikel tak letak nama supervisor, nama kawan-kawan, tapi tak beritahu dia. Yang ni pun satu benda kan, penghargaan dalam bentuk subjective matter, di mana you kena bagi penghargaan tu kepada kawan. Aku masukkan nama kau tau dalam artikel ni, sebab hari tu kan kau dah tambah aku punya literature review. Itu benda yang subjektif, benda yang tak nampak. Penghargaan tu you kena sebut, nama hargai. Penghargaan tu juga masuk. Kita dah buat sama-sama research dan apa, bila buat artikel kita masukkan nama kawan kita yang buat research tu. Penghargaan tu, penghargaan dalam bentuk yang tak nampak lah dia bukan tangible, tapi kita kena beritahu penghargaan kepada orang-orang yang terlibat secara langsung. Kalau macam student, kalau tak tahu saya, kalau tulis artikel dia kena masukkan nama dia sebagai first author. Ni saya conclude, takut universiti berbeza pula, tapi bagi saya ini yang patut buat. Student first name, apa keadaan pun student first name. Okey, tapi atas tuntutan universiti tentu untuk ranking reputation, kita wajib kena letak nama supervisor kita. Okey, supervisor akan jadi co-authors sepanjang tempoh pengajian kita. Sepanjang PhD tu, tempoh tu kita buat artikel, co-authors tu supervisor. Jadi biar apa-apa orang nak tanya detail pasal research ni, topik ni, automatik dia akan direct kepada kita punya supervisor. Walaupun supervisor empowerment kat kita lepas tu cerita lain, tapi memang nama kita depan sekali, kemudian susul lah supervisor pertama, supervisor kedua, supervisor ketiga. Jadi collaborate sama-sama. Nanti minta lah second supervisor, third supervisor tu tengok komen-komen you punya artikel sebelum you submit tadi. Okay, itu yang 14 kali penghargaan. Dia bukan wajib, tapi dia penting. Banyak faktor kat sini. Contohnya kalau macam minta grant, contohlah grant-grant kat Malaysia, FRGS, dia publish artikel tapi tak buat penghargaan, artikel tu tak terima. So tak terima untuk mengkomplitkan grant itu. Jadi dia kena buat penghargaan. Jadi be careful, tips penghargaan ni penting. Kadang-kadang contohnya macam tak tahu, I don't know how, tapi mungkin ada platform di mana you boleh buat penghargaan dekat center A ni. Kalau you buat penghargaan kat kami kat center A ni, yuran you kena bayar dekat artikel ni separuh kita orang cover. Mungkin ada.
Okey, carilah opportunity tu kalau ada. Kalau isu pasal isu duit, walaupun kita tahu jurnal tak perlu ada duit, tapi mungkin kena bayar, mungkin token sedikit kat jurnal tu sebab nak maintain website dan sebagainya. So kita kena cari satu pemberi dana, sama ada pemberi dana research grant atau pemberi dana untuk terbitkan artikel. Jadi kita ucapkan terima kasih kat dia. Okey, kalau dekat yang dengar-dengar ni orang Asia ke, orang Petronas ke, kalau boleh bagi dana dekat saya, okey, saya boleh bagi satu artikel 1000 untuk memudahkan saya tulis artikel. Nanti kat pahakan saya tulis terima kasih kepada Petronas kerana telah memberi sumbangan dalam proses menyediakan artikel ni. Mungkin ada yang third party yang nak sumbang, tapi dia nak ada satu contribution token, mungkin nama, mungkin dekat penerbitan supaya dia ada contribution. KPI dia juga, itu mungkin option yang akhir. Okay, so terlalu panjang kita discuss untuk 10 tips ni. Memang saya kena explain supaya nak absorb, supaya you all nak faham. Ni 10 tips untuk kualiti penulisan artikel. Untuk next, untuk 2 hari lagi kita akan tambah lagi 10 tips lebih kepada part ni. Part ni dia lain, berbeza sikit. You dapat dah sikit ni, saya dah bagi tweet sikit-sikit dah. Tapi dia sedikit berbeza. Isu citation and reference. Citation dengan reference. Ni benda teknikal. Ini pun tak buat kena reject. Sama part dia punya ciri adalah sama sikit dengan tajuk, abstract dengan keyword. Tapi part ni you kena faham sebab dia banyak benda yang kita tak panggil unethical, you kena faham culture, common practices dan memikat itu. Tu benda yang kita akan cover 10 tips yang lagi, mungkin lebih. Okay, kemudian kita akan cover yang last sekali, part yang bagi saya berat sikit dalam konteks publisher. Ramai orang terlepas pandang, oh ada itu nanti yang 10 yang terakhir. So nanti hadamkan 30 ni, kita dah masuk ke 30. Pastikan dia lekat pada kita. Kita tahu, kita dah belajar untuk menulis, tapi kalau kita tak ada strategi untuk menepit, sayanglah. Okay, ini cuma tambahan bila sebut tip and trick supaya kita alert, kita ke arah yang lebih berkualiti supaya dapat menghasilkan manuskrip supaya dibaca sekarang dan sampai bila-bila pun artikel akan terus kekal sampai ke anak dan cucu kita. Ramai yang akan baca, ramai orang akan menilai individu daripada kualiti penulisan dia. Maka kita kena berhati-hati bila menulis ni, bukan untuk kesan yang ke masa pendek, tapi kesan yang ke masa panjang. Okey, mohon maaf jika ada sebarang perkataan ataupun penyampaian yang tidak sedap didengar, ada kesalahan sana sini, saya mohon maaf daripada saya, semua kekurangan daripada saya. Okey, saya mengucapkan terima kasih kerana mendengar. Okey, dapat ikut sampai tip yang ke-30. So kita sambung dekat perbincangan kat grup WhatsApp. Semoga semuanya sehat, selamat semuanya. Okey, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat malam.